Anda kembali bersama cerita. Saya Lokman Haris. Baik, bagi anda di luar sana yang mungkin kerap menggunakan pengangkutan awam, khasnya MRT, mungkin anda akan perasan tidak lama lagi ada satu angka dan juga simbol baru di papan-papan tanda di semua stesen MRT yang terletak padanya angka 12. Itu adalah line baru, jajaran baru Putrajaya yang sudah pun beroperasi sebahagiannya bermula hari ini. Ini adalah rupa bentuk jajaran Putrajaya atau Putrajaya Line. Kini dari kuasa Damansara anda boleh pergi ke Kampung Batu. Keseluruhan ini adalah Putrajaya Line, tetapi fasa pertama yang sudah pun siap hanya membawa anda ke Kampung Batu sahaja terlebih dahulu. Selebihnya hingga ke Cyberjaya dan Putrajaya dijangka akan mula beroperasi tahun depan, Januari 2023. Ini adalah line atau jajaran kedua MRT yang direka bentuk dan dibina untuk menambahkan mobiliti. Khasnya bagi mereka yang tinggal di Putrajaya. Ramai yang tinggal di Putrajaya, ramai pejabat awam yang kerja di Putrajaya. Jadi ini adalah usaha terbaru kerajaan untuk memudahkan mobiliti dan penggunaan pengangkutan awam. Khasnya dalam kita asyik berdepan dengan kesesakan lalu lintas di Lembah Kelang baru-baru ini. Hasimi Muhammad ada pergi membuat liputan sidang media dan juga pelancaran Putrajaya Line sehingga ke Kampung Batu fasa pertamanya. Okey Hasimi, apa semua yang kita boleh tahu dan kita perlu tahu berkenaan dengan jajaran Putrajaya MRT baru ini? Baik, terima kasih Lokman di studio. Kalau sebelum ini kita telah pun menyaksikan satu pembaharuan dalam sistem pembangunan ataupun sistem pengangkutan negara apabila kita menyaksikan MRT laluan Kajang fasa 1 dan 2 telah pun beroperasi pada 2016 hingga 2017. Kali ini kita melihat satu lagi mercu kebanggaan buat negara seperti mana Lokman katakan mungkin akan boleh mengatasi masalah kesesakan lalu lintas dan juga ketersambungan antara penduduk khususnya di ibu kota ke Putrajaya. Apabila kita bakal menyaksikan MRT laluan Putrajaya fasa 1 secara rasmi akan beroperasi pada 16 Jun ini 3 petang Lokman. Jadi Lokman, sebelum kita bercerita lebih lanjut nak tanya Lokman, kali terakhir naik MRT bila tu? Okey, kali terakhir saya naik MRT adalah kira-kira setahun yang lepas dan itu sebenarnya berkaitan dengan soalan yang saya nak tanya kepada Hasimi kerana saya cuba untuk naik MRT dan cuba untuk tidak memandu tapi saya berdepan dengan masalah last mile problem. Tapi tak apa, itu kita letak tepi dahulu. Jawapannya Hasimi lebih kurang setahun yang lepas. Itulah dia. Jadi mungkin ini dengan pembukaan 16 Jun ini kita bolehlah menyambut untuk meraihkan sistem pengangkutan ini. Kerana kita ada tanya jugalah kepada ketua pengarah projek MRT Putrajaya ini, adakah akan ada percuma untuk menggalakkan orang ramai dan sebagainya. Mungkin berita gembira untuk kita meraihkan pembukaan perasmian untuk MRT dalam Putrajaya ini. Tapi beliau hanya memberikan gambaran bahawa kemungkinan akan ada perincian lanjut yang akan diumumkan oleh kerajaan. Jadi kita nantikan pada 16 Jun ini Lokman, perasmian oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, kemungkinan akan ada berita gembira, percuma dan sebagainya untuk kita menggalakkan orang ramai untuk menggunakan pengangkutan awam ini. Jadi kalau berbalik kepada sistem ini Lokman, semana kita sedia maklum bahawa untuk fasa 1 ini lebih kurang 17.5 km. Jajarannya meliputi 12 stesen yang mana salah satunya adalah stesen di kita lintas langsung ini di Kampung Batu, yang mana untuk fasa 2 seperti Lokman katakan akan dijangka siap pada Januari 2023 yang mana meliputi lebih kurang 24 stesen lagi, antaranya dari kuasa Kampung Batu ini sehinggalah ke Putrajaya Central. Dan selain daripada untuk kita melihat kepada kemudahan dari segi frekuensi yang mana dimaklumkan bahawa waktu puncak untuk fasa 1 ini antara 4 minit hingga 7 minit. Kalau waktu biasa adalah 7 minit hingga 10 minit. Itu antara yang begitu cepat sekali sebenarnya Lokman. Selain kita melihat pada strategiknya, kalau di Kampung Batu ini stesyennya, kalau di kiri saya ini, kalau boleh rakan setugas tunjukkan, ini antara kemudahan yang bakal disediakan juga iaitu bas percuma Go KL yang mana akan beroperasi juga secara rasmi pada 16 Jun ini. Tapi kita borak-borak tadi
13 Jun ini sudah pun beroperasi untuk melihat dari segi perkhidmatan, orang kata rehearsal lah sebelum 16 Jun secara rasmi. Dan sebelah kanan saya pula adalah Lokman, adalah stesen KTM untuk Kampung Batu, yang mana kepada penumpang bukan sahaja boleh menggunakan MRT stesen Kampung Batu ini, juga akan menghubungkan juga ke ibu kota, yang mana KTM Kampung Batu ini akan berhubung ke KTM Batu Cave dan sebagainya. Jadi strategik sebenarnya, selain daripada kita melihat kepada satu adalah untuk menghubungkan Putrajaya itu sendiri, kerana saya pasti untuk fasa 2 ini ramai yang menantikan untuk kita melihat, antaranya laluan Titi Wangsa, Cyberjaya dan sebagainya. Itu yang pastinya akan lebih mengujakan kerana akan menghubungkan ibu kota ke Putrajaya, Lokman. Okey. Hasimi dah bagi hint sebentar tadi, mungkin ada pengumuman berita gembira bila 13-16 Jun ini, apa-apa kita akan tuntut dari Hasimi. Okey, kita balik kepada kisah saya sebentar tadi. Menarik apa yang kita bincangkan ni. Kita ada lebih kurang lagi 3 minit Simi ya. Saya pernah cuba untuk menaiki MRT. Waktu itu pejabat Esra Awani berada di Kuala Lumpur. Saya tinggal di Bangi. Stesen MRT terdekat adalah Kajang. Kira-kira 5 km dari rumah saya. Memang tidak ada masalah. Perjalanan menaiki train itu memang tidak ada masalah. Tetapi untuk sampaikan dari rumah ke stesen Kajang dan sekembalinya saya bila malam dari stesen Kajang untuk ke rumah itu terlampau jauh nak jalan. Tapi dia susah untuk sampai ke rumah, lebih kurang 5 km. Kalau ambil taksi mungkin kosnya tinggi. Ambil Grab pada ketika itu juga kadang-kadang mencecah belasan ringgit. Jadi baik saya naik kereta saja. Itulah last mile problem. Kerana penghubung di permulaan dan penghujung itu ada masalah. Saya percaya ramai yang berdepan masalah sama dengan saya. Mereka mahu naik pengangkutan awam, mereka mahu jimat duit, mereka tidak mahu tersangkut, terkandas dalam kesesakan lalu lintas, mereka mahu membantu melindungi alam sekitar dan semua itu. Tapi ini last mile problemnya. Dan ada apa-apa atau tidak Asim yang dikongsikan berkenaan dengan last mile problem, dan sama ada Putrajaya Line ini juga tidak akan terkecuali daripada last mile problem yang pada akhirnya akan menyaksikan ramai orang tidak naik. Bukan kerana mereka tak mahu, tapi mereka tak boleh dan sangat melecehkan. Saya percaya Lokman bahawa penambahbaikan telah pun dilakukan oleh pihak MRT itu sendiri melihat kepada pembinaan ataupun operasi MRT Kajang fasa 1 dan 2. Kerana kita melihat kepada untuk operasi fasa Putrajaya ini fasa 1 dan juga fasa 2 nanti, kita melihat kepada antaranya kemudahan-kemudahan yang bakal disediakan. Kita lihat pada 13 bas perantara itu telah pun bakal disediakan di stesen-stesen tertentu yang mungkin akan membantu meringankan ataupun beri kelebihan kepada mereka yang menggunakan kenderaan ini untuk meletak kenderaan di kawasan tersebut. Kerana kita ada park and ride juga yang mana akan memberi ruang kepada pengguna-pengguna kenderaan atau pemilik kenderaan ini. Lebih kurang 2,800 petak parkir akan disediakan. Jadi saya kira penambahbaikan dari segi penyediaan 13 bas perantara dan juga park and ride ini antara yang telah pun dikaji oleh pihak MRT untuk menggalakkan lagi penggunaan sistem pengangkutan khususnya dari MRT laluan Putrajaya ini, Lokman. Dan kalau kita melihat juga seperti mana saya maklumkan tadi, kedudukan strategik yang telah pun dilakukan oleh MRT mengambil kira pandangan-pandangan daripada orang awam dan juga pengkaji-pengkaji. Kerana kita faham bahawa sebelum operasi ini dilakukan, orang kata penilaian telah pun dilakukan. Begitu juga dengan MRT fasa 3 yang bakal diumumkan kelak, akan mengambil kira pandangan-pandangan orang awam dan juga penduduk setempat dari segi kedudukan. Dan saya kira ini juga telah pun mengambil kira dari segi kemudahan kedudukan untuk bergerak dan sebagainya, dengan pilihan-pilihan stesen yang disediakan, diletakkan 13 bas perantara itu sedikit sebanyak saya kira boleh mengatasi masalah seperti mana yang dimaklumkan oleh Lokman itu, melihat kepada penambahbaikan daripada MRT laluan Kajang itu, Lokman. Jadi Hasimi bila kali terakhir menaiki MRT? Ke ada orang jemput dan hantar ke pejabat setiap hari? Lama juga Lokman, tapi tidaklah seperti Lokman yang ramai berpusu-pusu nak hantar ke pejabat. Saya bergerak sendiri. Masih lagi tidak hilang daya sinikalnya walaupun memberikan pelaporan yang sangat mantap. Hasimi, terima kasih. Hati-hati naik MRT di situ. Jaga keselamatan dan juga jaga SOP sudah tentu. Hasimi Muhammad, wartawan Esra Awani, tetap sabar untuk menunggu
tarikh beroperasinya fasa 1 jajaran Putrajaya ini dan sudah tentu keseluruhan line itu, keseluruhan jajaran yang membawa ke Putrajaya dan juga Cyberjaya. Saya yakin ramai yang menantikannya kerana ramai yang tinggal atau kerja di Putrajaya dan juga Cyberjaya. Itu saja untuk cerita hari ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.